Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dimuliakan Yang Berhormat Datuk Ustaz Haji Ahmad Yahya, Ketua Dewan Ulama PAS, Merangkap Suruhjaya PAS Negeri Kedah, yang juga pengurusi Majlis Muasasah Darul Ulum. Yang Hormat Senata Datuk Ustaz Haji Hussein Awang, Suruhjaya PAS Terengganu, merangkap pengurusi Majlis Kolej Universiti Darul Quran Islamiyah Kuduki. Yang Berhormat Dr. Ahmad Fakhruddin Haji Fakhr Razi, pengurusi Majlis Kolej Islam Darul Ulum Kidu. Yang bahagia Ustaz Haji Wan Abdullah Wan Saleh, pengarah Kolej Universiti Darul Quran Islamiyah Kuduki. Yang berusaha Ustaz Haji Zawi bin Haji Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Islam Darul Ulum Kidu, yang minta 300,000 tadi tu. Saya pun tak ingat bila dia minta dah. Saya rasa baru minta hari ini. Yang berusaha Ustaz Abdul Ghamni Abdullah, pengarah Majlis Communication Kidu dan Kurki. Ahli-ahli yang berhormat, ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah, ahli yang berhormat, ahli Parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Majlis Muasasah Darul Ulum, ahli Majlis Kolej Islam Darul Ulum, ada lagi ahli Majlis Kolej Universiti Darul Quran Kuduki, ahli-ahli Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah, ahli-ahli Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, para pensyarah Kidu dan Kurki, pimpinan PAS di semua peringkat, para jemputan, para tetamu waris, para graduan yang diraikan. Terlebih dahulu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita mengadakan majlis yang sangat bersejarah, khusus kepada anak-anak dan para waris yang diadakan pada pagi ini. Inilah kali pertama dapat dihimpunkan dua kolej di bawah Parti Islam Malaysia PAS, Kidu dan Kurki untuk satu majlis convocation, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana memilih negeri Kedah Darul Aman sebagai lokasi untuk diadakan majlis ini. Sungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, majlis konvo kedua-dua pendidikan, institusi pendidikan ini amat bermakna kepada kita, kepada graduan, kepada tenaga pengajar dan pentadbir di kedua-dua institusi ini. Ini kita maklum bahawa berdirinya Kidu dan Kurki adalah atas jerih payah kesungguhan tokoh-tokoh pejuang jemaah kita dahulu atas kecintaan yang mendalam terhadap pendidikan Islam. Kita juga maklum bahawa sepanjang tempoh itu usaha mereka telah menerima kekangan, halangan dan pelbagai tekanan, malah masih ada sehingga ke hari ini. Namun dalam kepayahan itulah Kidu dan Kurki berjaya berdiri dari pengorbanan insan-insan yang berhati mulia dan berjiwa besar yang telah memberi sumbangan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, institusi pendidikan tinggi seperti Kidu dan Kurki lahir dari pengorbanan dan jihad ta'lim generasi terdahulu, sama ada di peringkat Kidu seperti tokoh agung kita almarhum Datuk Fadil Muhammad Noor di Kedah dan almarhum Datuk Ustaz Harun Taib di Terengganu. Bagi penubuhan Kurki, selain mereka berdua, ada lagi tokoh-tokoh lain yang turut terlibat sama. Mereka lah generasi yang telah mendahulu kita dalam perjuangan ini, berpenat lelah dan bersusah payah. Ibarat petani yang berusaha keras bercucuk tanam, dan kitalah generasi yang merasai lazatnya buah hasil dari tanaman mereka. Untuk itu marilah kita menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah kepada mereka semua dan mendoakan semoga roh mereka dicucuri rahmat
oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat para graduan sekalian. Pendidikan Islam adalah asas penting dalam pembinaan umat, khususnya ke arah menjadikan seluruh rakyat di negara ini hidup bermatlamat dan berjuang mencapai tujuan sebenar kita dikirimkan ke muka bumi ini. Di Kedah ini kita mengimpikan tamadun ilmu dapat digerakkan seperti tamadun dan kehebatan ilmu di Cordoba satu ketika dulu. Ilmu Islam bukan saja berkisar tentang fardu ain, tetapi penerokaan yang mendalam dan menyeluruh dalam bidang fardu kifayah, termasuk ilmu sains dan alam semesta yang digabung jalinkan berdasarkan pedoman daripada Al-Quran. Ini sebagaimana wahyu yang pertama menerapkan falsafah Iqra ke arah mengenal Allah yang Maha Agung melalui ciptaan makhluk-makhluknya yang termasuk secara khusus ciptaan manusia itu sendiri. Justru kajian dan penerokaan ilmu, khususnya sains dan Al-Quran, adalah bidang yang luas bagi dikaji sekaligus membuktikan kebesaran dan keagungan Rabbul Izzah. Kerajaan negeri sentiasa menyokong sebarang langkah untuk memajukan sektor pendidikan di semua peringkat, khususnya dalam bidang pengajian Islam sebagai asas ilmu. KIDU yang diasaskan pada tahun 1997 boleh dianggap sebagai institusi pengajian Islam yang berjaya melahirkan ramai lulusan yang cemerlang. Ada yang telah menjadi esko kerajaan negeri, ada yang pernah menjadi pemimpin masyarakat yang berketerampilan. Paling membanggakan saya ada lulusan KIDU telah menjadi mudir madrasah di Thailand dan di Kamboja. Maka besarlah harapan agar para graduan yang sama kita raikan dapat terus menabur budi dan bakti kepada masyarakat sekeliling. Itulah salah satu bentuk dakwah yang kita terapkan dan sangat mulia nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu pengetahuanlah seorang itu dapat mengenal Allah SWT serta melaksanakan ibadah tanpa keraguan. Kombinasi ilmu dan amal akan mengangkat nilai diri di hadapan Allah serta menghasilkan takwa yang dapat menghindarkan diri daripada terjebak dalam salah guna kuasa, dosa maksiat dan segala bentuk jenayah yang lain. Hadirin sekalian, hari ini sebagai masyarakat, sebahagian besar masyarakat sedang sakit, bukan saja sakit jasmani, tetapi yang lebih parah adalah sakit rohani. Ramai doktor boleh mengubat penyakit jasmani, tapi kurang doktor untuk merawat penyakit rohani. Justru kalianlah para graduan sekalian adalah para perawat tersebut bagi mengubati penyakit ummah yang sedang tenak, terutamanya penyakit kejahilan. Proses mengilmukan masyarakat bukan tugas kerajaan negeri sahaja, tapi juga semua pihak, khususnya para graduan seperti kalian semua. Persediaan ilmu, memahami ilmu Islam dan mengamalkan ilmu dengan sebaiknya adalah satu kewajipan kalian. Seperti kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, seseorang yang tidak punya sesuatu tidak akan mampu memberi sesuatu. Maka gabungan ilmu yang mantap dan lengkap beserta kemahiran komunikasi dan soft skill yang lain amat perlu, khususnya kepada para duat dalam menghadapi watak dan kepelbagaian ragam umat pada hari ini. Hadirin sekalian, sebenarnya sekeping kertas ijazah tidak dapat membawa seseorang ke mana-mana pun, tapi ingatlah bahawa sekeping ijazah itulah adalah pengiktirafan keilmuan sepanjang para graduan menuntut ilmu di KIDU dan di KUDKI. Saya rakamkan setinggi-tinggi tahniah di atas kelulusan ke semua graduan KIDU dan KUDKI yang diraikan pada hari ini. Kemodenan dan pengaruh media sosial serta persekitaran
amat kuat mempengaruhi gaya hidup dan sudut pandang masyarakat. Maka kreativiti dan kebijaksanaan para graduan untuk menyantuni mereka penting untuk digarapkan supaya akhirnya dapat membina masyarakat yang sejahtera, cemerlang dunia dan akhirat. Saudara-saudari sekalian, adik-adik yang diraikan pada pagi ini, saya dipahamkan sewaktu diperbincangkan penubuhan pusat-pusat pengajian Islam seperti Kolej Kidu dan Kurki sekitar tahun 69. Sewaktu Ustaz Zawi masih muda remaja, mula menjejakkan kaki ke Al-Azhar, bertemu Al-Fadil Datuk Fadil Muhammad Nur di Al-Azhar. Ngapa perbincangan untuk mendirikan kolej-kolej ini telah diadakan tahun 60-an. Sehingga tahun 1997, selepas melalui berbagai onak dan duri, barulah Kolej Kidu dapat direalisasikan. Tujuannya adalah sebagai kilang untuk melahirkan ulama, dan ulama inilah pembimbing masyarakat untuk mengajak masyarakat memahami Islam sepenuhnya supaya perjuangan kita dalam PAS dapat dipahami dan diperjuangkan bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Kidu dan Kurki adalah kilang ulama, membimbing manusia semua melalui perjuangan PAS, bukan saja untuk menang dalam pilihan raya, tapi tujuan sebenar para ulama ialah memimpin manusia mencapai syurga. Inilah besar fungsi dan peranan adik-adik sekalian. Saya tidaklah orang yang berkelayakan untuk bercakap tentang hal ini, tetapi hal perundingan dan perbincangan saya saksikan kepayahan, jerit perih para pejuang terdahulu, para pimpinan kita untuk merealisasikan kolej, menghidup, mentadbir, membiayai kolej-kolej ini memerlukan satu kesungguhan yang sangat luar biasa. Dengan semangat yang luar biasa para pimpinan itulah berdirilah kolej yang adik saudara-saudari diterima masuk dan belajar dari guru-guru di sana. Saya doakan di atas kepayahan dan kegigihan para guru kita, para pimpinan yang terdahulu mendiri dan menghidupkan kolej-kolej ini akan menghasilkan para ulama, para pendidik, pembimbing yang akan bergelumang di tengah masyarakat. Saya saksikan juga para ulama yang lahir dari kilang-kilang yang sepatutnya melahirkan ulama, sama ada dari Timur Tengah, belajar di Azhar, belajar di Jordan, belajar di Syria, balik menjadi seorang usahawan, menjadi seorang peniaga yang membina empire ekonomi yang besar, tetapi tidak menjadi pendidik masyarakat dalam bidang muamalat ekonomi pun. Mereka tidak mendidik masyarakat, apatah lagi dalam bidang yang mereka belajar di Al-Azhar, di Jordan dan di Syria. Inilah satu kemalangan kepada tradisi ilmu Islam yang balik daripada pusat pengajian Islam, tidak mengajar Islam kepada masyarakat, tetapi Islam diserahkan kepada pelajar-pelajar belajar ilmu sains sosial dan ilmu-ilmu lain yang ada di negara kita ini. Saya pikir sesuatu patut dilakukan. Baliklah kepada fungsi asal penubuhan kolej-kolej kita ini adalah kilang untuk melahirkan ulama, dan ulama inilah akan membimbing kita semua. Dan keupayaan para ulama kita mengadaptasikan ilmu yang diajar di kolej, di universiti, sama ada di Timur Tengah atau di kolej kita, mengadaptasikan ilmu dalam konteks semasa. Penting untuk ada keupayaan bagaimana mengaplikasikan ilmu yang kita belajar dalam syariah, dalam usuluddin, dalam bidang apapun lah, dalam konteks keperluan semasa pada hari ini. Adik-adik sekalian, dunia berubah dengan pantas.
sangat pantas. Media sosial hari-hari memaparkan ustaz-ustaz yang entah lahir dari mana, yang belajar dari mana, mengajar orang ramai di media sosial. Dan sebahagian besar daripada kita bergantung ilmu kepada media sosial. Tak ada sanad. Tak tahu sanad mai pada siapa. Tak tahu mai daripada mana, tapi kita mengaji daripada media sosial. Oleh kerana adik-adik sekalian telah terjun, dipilih oleh Allah berada dalam bidang ini, maka tanggungjawab kita semakin hari semakin berat. Mari kita pakat-pakat usahakan supaya ilmu yang ada di dada adik-adik tuan-tuan semua ni dapat diaplikasikan, dapat diadaptasikan dengan keperluan umat pada masa ini. Bukan lagi berdasarkan teks yang kita belajar yang dibekalkan oleh pensyarah. Teks tahun 50-an, tahun 40-an dulu. Tetapi kita nak teks 40-an, 50-an, 60-an, 70-an pun para pensyarah dan adik-adik sekalian boleh mengaplikasikan, mengadaptasikan, mensinkroniskan ilmu itu dengan keperluan pada masa ini. Boleh adik-adik? Saya terpaksa lontarkan perkara ini karena saya berada di bidang lain. Saya bidang sains sosial, mengkaji orang. Tapi ilmu berada di pihak tuan-tuan. Maka tuan-tuanlah yang ada kewajipan dan tanggungjawab bagaimana untuk menjawab persoalan kontemporari dalam bidang muamalah, dalam bidang siasah, dalam bidang syariah pada hari ini. Dan sayalah orang yang akan bertanya tentang hal itu. Dan tuan-tuan mesti ada jawapan kepada persoalan daripada kami semua tentang hal ini. Karena ahli-ahli politik yang dipilih sebagai ahlul halli wal aqdi, orang-orang yang diberi tanggungjawab mewakili jemaah dalam memimpin negeri, ilmu itu ada pada para ulama. Dan ulama lah yang akan membekalkan penyelesaian kepada isu-isu kontemporari ini. Sekiranya tidak ada penyelesaian itu dibekalkan, maka kita berpandu kepada penyelesaian lampau, keputusan masa lalu untuk membuat keputusan pada masa ini. Tuan-tuan sekalian, inilah cabaran yang kita ada, dan saya harap pusat-pusat pengajian, kolej-kolej kita dapat membekalkan panduan-panduan baru, pedoman-pedoman baru kepada isu-isu dan masalah terkini dan semasa, supaya dapat diaplikasikan dalam pentadbiran dan pemerintahan. Kita sekarang telah memerintah di 4 negeri. Tidak mustahil dalam beberapa tempoh lagi kita akan merintah negara ini. Dan negara perlu kepada penyelesaian semasa berdasarkan syariah, berdasarkan siasah syariah yang dipelajari oleh tuan-tuan semua di pusat pengajian kita dan para pensyarah yang mengajarkan perkara itu kepada anak-anak kita. Mesti bersedia untuk menghadapi cabaran ini. Inilah persoalan yang saya fikir perlu diberi keutamaan di kolej-kolej kita, di pusat-pusat pengajian kita, sama ada daripada peringkat feeder, dari peringkat seriti, semiti, kolej, universiti. Mesti ada penyelesaian kepada isu-isu kontemporari berdasarkan syariat semasa yang ada pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, beratlah tanggungjawab ni. 300,000 tu kecil ya Ustaz Wi. Tapi hasilnya mesti applicable dengan keadaan semasa. Bukan 300, 400. Tapi bukan sekaligus. Banyak ni. Pakai. Banyak asuran. Oh, kamu pakai banyak gosti. InsyaAllah. Tuan-tuan sekalian, duit boleh cari, ilmu payah dapat. Kita pakat-pakatlah cari duit. InsyaAllah, perkara yang kita laksanakan dalam pemerintahan, dalam pentadbiran, dalam ekonomi, dalam muamalah, dalam siasah, kalau kita bersandar kepada ilmu, kepada nas-nas yang syarak,
saya rasa tidak akan merugikan kita dengan 200-300 ribu itu insyaAllah. Orang Terengganu sila minta Emi Terengganu nah. Jangan duk harap kat orang Kedah pula. Terengganu lebih kaya pada Kedah lagi. Kedah ni negeri benang, Terengganu negeri minyak. Benang dengan minyak, padi dengan minyak, mahal minyak lah no. Orang Terengganu minta kat Dr. Sam. Tuan-tuan sekalian, akhir sekali saya mengajak adik-adik semua, berbaktilah kepada Islam, berkhidmatlah kepada orang ramai, baliklah ke pangkuan masyarakat dengan penuh dedikasi dan keazaman yang tinggi. Jangan menjadi orang berilmu yang membawa diri sendiri tanpa dapat ditumpang oleh orang lain. Amat besar harapan saya dan selaku ketua bagi kerajaan negeri ini, khusus kepada graduan sekalian, supaya adik-adik terus melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi untuk menguasai bidang ilmu sehingga menjadi rujukan dan juru bicara umat pada masa depan insya-Allah. Setinggi penghargaan dan tahniah kepada ahli majlis, kaki tangan pentadbiran dan akademik, para graduan, waris dan semua yang terlibat untuk meraihkan para graduan yang juga pendakwah yang akan meneruskan kesinambungan jihad agar ia terus bertali arus sambung menyambung menjadi satu rantai sehingga ke hari kiamat. Semoga kewujudan Kidu dan Kurki terus menerus menunjukkan kesan positif ke arah usaha kita melahirkan insan cemerlang, berilmu dan istiqamah, melusuri arena perjuangan Islam dan dakwah yang semakin hari semakin mencabar. Semoga curahan bakti semua pihak dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat dinilai sebaik-baik nilai. Saya harap adik-adik terus menggunakan kaedah yang kreatif untuk menyampaikan ilmu dengan kaedah-kaedah yang terkini supaya ilmu itu dapat tersebar memimpin seluruh manusia menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan majlis convocation Kidu dan Kurki pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.